Terima kasih Encik Mazlan, di pengacara dan juga menjemput saya untuk Geo Seminar Geo Education ini dengan tajuk yang telah pun diberi ke arah hala tuju untuk menjadikan Global Geopark. Saya mohon izin kepada semua yang latar belakang geologi, saya terpaksa dalam bahasa yang mudah sikit lah supaya yang lain faham. So, yang saya hormati pengarah JMG Kedah, Perlis dan Pulau Pinang, ada di sini wakil Geopark, beberapa Geopark juga ada, dan rakan-rakan yang lain. Okey, next. Okey, Jerai Geopark telah diisytihar sebagai Geopark Kebangsaan pada 18 Julai. Jadi sepatutnya dalam arena antarabangsa Global Geopark, Carnival ini sepatutnya diadakan pada 18 Julai sebagai sambutan anniversary setiap tahun. Jadi dia akan kekal setiap tahun, di mana kami Jawatankuasa bila audit, dia maintain every year punya sambutan anniversary. Itu cara dia lah, kaedah yang dilaksanakan. Jadi telah agak lama, antara yang terawal, telah menyenaraikan setiap geopark mesti ada geotapak, maknanya ada tapak geologi yang istimewa. So dalam buku Jerai Geopark ini yang kita tulis, ada 24 geotapak, 3 tapak geoarkeologi, 1 biotapak, 8 tapak budaya yang special. Ini pada peringkat 2017 semasa pencalonan dan berjaya. Dan dia meliputi lebih 800 km persegi, dan istimewanya ialah dia combine dua daerah. Istimewa ni kalau kita tengok dari segi susahlah dua pegawai daerah. Dari segi kebaikan dia apa? Kita nak kena tengok dia punya positif je lah. So, untuk kita bangunkan sebagai geopark. Ini bilangan penduduk dahululah pada 2017, mungkin kurang, mungkin tambah, wallahu alam. Next. Okey, untuk UNESCO Global Geopark ataupun UGGP, next. Ini definisi geopark dunia. So geopark ini satu kaedah pembangunan sebenarnya secara umum untuk publik yang dilaksanakan oleh UNESCO, berasaskan kepada data geologi kawasan tersebut. Maknanya macam kita pernah buat RISDA berasaskan pertanian, kita membangunkan kawasan-kawasan tertentu. FALDA contohnya. Tapi yang ini kita masuk kawasan tertentu, khusus kawasan-kawasan yang agak tak maju, untuk kita jadikan satu projek pembangunan berasaskan geologi, dan secara automatik dia pergi kepada pelancongan. So itu asas kepada untuk menjadi geopark. Jadi untuk peringkat kebangsaan mesti ada nilai geologi kebangsaan. Tapi kalau untuk pergi global, ada tak nilai geologi global dia? Itu susah sikit lah. Ada atau tidak. Next. Dan sekarang ini dunia yang melihat geopark sebagai satu kaedah pembangunan yang lestari sudah menggilai untuk mencalonkan kawasan masing-masing, daerah masing-masing sebagai geopark, terutama China dan Europe. China sekarang dah 40 lebih global geopark. Berebut sampaikan UNESCO terpaksa had 2 tapak saja setahun untuk satu negara pencalonan. Kita dah ada sekarang ini, sampai sekarang bulan 11 sudah ada 12 fail masuk. Eropah memang gila lah. Memang tahu bahawa dia satu kaedah yang sangat menjadi dalam membangunkan kawasan. Contoh Spain, ada satu kawasan tu macam gurun, kering, tak ada apa, cuma geologi outcrop cantik-cantik lah. Dia pindahkan Guruk Pencin ini, dijadikan Global Geopark. Guruk Pencin ini memajukan kawasan tu, sekarang dah ada 3,000 lebih penduduk. Pendapatannya semua geotourism. Sampai level itu dia bangunkan kawasan, menjadikan geopark, membolehkan orang masuk ke kawasan itu, ada penduduk, pecah sikit daripada Madrid supaya tidak terlalu ramai. Ini dah jadi contoh yang baik. China 2019 sebelum pandemik,
pendapatan dia daripada Jopak 41 bilion USD dolar. Pendapatan dia daripada Jopak. So dia orang memang dah nampak, dah jelas, dah clear daripada start, daripada top atas sampai ke rakyat bawah. Memang sangat mengkendaki. Jadi dalam UNESCO disendarakan 8 daripada 17 SDG. SDG ini matlamat yang lestari lah, yang mampan, membasmi kemiskinan dan semuanya. Memang sangat berfaedah. Next. Okey, setakat sekarang 2023 ada 195 global Jopak seluruh dunia, meliputi 48 negara, dan kita ada 2. Langkawi 2007 tersenarai, lepas itu Kinabalu this year. Kinabalu baru dapat this year. Baru 2. Next, tengok Asia Tenggara. Indonesia 10. Vietnam 3. Malaysia, walaupun Malaysia mulakan, tapi jauh ketinggalan. Baru 2. Masa kita buat Langkawi, Indonesia belajar dengan kita. Macam mana nak buat Jopak. Ibrahim Komo tu sampai sekarang sebagai naib pengurusi Global Jopak, naib pengurusi orang Malaysia, untuk guru kepada semua negara untuk belajar macam mana buat Jopak. Dan kita baru 2. Filipin baru masuk 2023 bohol. Vietnam pun jauh lebih muda, Thailand pun dah 2. So apabila kerajaan dan pentadbir nampak dan rakyat nampak, inilah kaedah pada masa depan. Next. Okey, untuk kebangsaan dimulakan oleh Langkawi. Langkawi ni nak mulakan oleh kerana pada masa itu Ibrahim Komo di Paris. Jadi dia terlibat secara langsung dengan ibu pejabat UNESCO. So dia dapat lihat untuk negara dia Langkawi nak kena bawa dulu. Lepas itu dia jauh lebih awal, 2007 ni. Masa itu kita tidak ada jawatan kuasa Jopak kebangsaan ke apa pun tak ada lagi. JMG pun tak nampak lagi apa. Ini. Masa itu jadi Ibrahim Komo menggunakan lecturer UKM yang lain, Prof Syafi'i, membantu dia untuk menjadikan Langkawi. Next. 2013 baru Datuk Ibrahim Komo menubuhkan jawatan kuasa urus dia di peringkat negara, dan 2015 baru Kementerian Sumber Asli mengiktiraf adanya jawatan kuasa induk Jopak kebangsaan di bawah kementerian sampai sekarang. So 2013 kita baru nak gerak. Next. Jadi kita usahakan selepas 2013 ini, 2017 baru menjadi 2, dan Jerai antara yang terawal. Yang terawal sebenarnya. Selepas Langkawi 2017 dan Lembah Kinta. Masa tu 2016 Ibrahim Komo kata apa nak jadi Malaysia ni. Sebab dia dipinjam ke Indonesia, dia dipinjam ke Europe, dia dipinjam China. Negara dia tak ada lagi Global Jopak yang lain. Tak ada lagi agenda Jopak. Kementerian masih tak nampak, kabinet masih tak nampak akan keperluan dia. So kita bincang dan kita buat keputusan, oleh kerana saya masa itu di USM dan saya memang tahu Jerai ini sangat istimewa dari segi geologi dia. So saya cadangkan kita buat Jerai dulu. Sebab saya dekat dengan USM, jadi senang nak berulang-alik untuk menguruskan Jerai, dan atas persetujuan tu kita buat Jerai dulu. Saya cari 300,000 daripada duit grant, mulakan untuk penyelidikan dan sebagainya. Sebab nak memahamkan 2 DO ni pun bukan mudah ni. Bukan 1 DO, 2 DO nak bawa bincang. Untuk bincang setuju untuk menjadikan Jerai. Sebab pada kerajaan negeri bila nak buat je satu-satu federal, hilang tanah. Itu menakutkan, membimbangkan. Padahal konsep Jopak tidak ada langsung pengewartaan. Sempadan 800 lebih kilometer persegi itu kita je tahu. Dia tak ada langsung warta. Maknanya still tanah negeri, still tanah rakyat, still tanah estate, still sama. Cuma kita bawa faedah-faedah pelancongan dan sebagainya. Next, itu 2017. Kemudian Kinabalu 2019. Dan Kinabalu sangat hebat
urusan pentadbirnya sangat laju. Selepas saja 2 tahun terus submit untuk menjadi global geopark. Dan kita pun di peringkat Jawatankuasa Induk memaklumkan kepada semua geopark kebangsaan, contoh Jerai, buat dulu, selepas 2 tahun kalau bersedia baru kita bawa naik ke global. Dan Kinabalu menyahut cabaran itu, maka dia dapat 2023. Ya. Dulu nak naik Gunung Kinabalu, kita kena book 3 bulan sebelum jadi global geopark. Sekarang 6 bulan sebelum. So next year kalau you nak naik, make sure bulan 6 tahun depan, bulan 12 ni dah key in masuk nama. Kalau tidak, tak dapat. Itu kadar pelancong akibat jenama geopark ni. Ya. Next. Kemudian 2021 Lenggong dan Labuan. Next. 2022 3 Gombak Ulu Langat, Sarawak Delta dan Stong Kelantan. Gombak Ulu Langat ada buat pameran, boleh tengok di sana. Dan this year, next 3 lagi, Kenyir, Lipis dan juga Perlis. Satu negeri Perlis telah menjadi geopark kebangsaan. Bawah tuan ni jugalah yang membantu menguruskannya. So ini 10 geopark kebangsaan dan 2 global geopark. So kita tak tahu next year siapa akan masuk, tapi dah ada beberapa senarai nama yang dalam peringkat Jawatankuasa Pelaksana. Next. So 2 UGGP dan 10 geopark kebangsaan. Seperti apa yang saya kata tadi, selepas 2 tahun betul-betul mantap pengurusan dan juga kemajuannya, boleh memohon untuk menjadi global geopark. Global geopark bulan 7 every year ialah submit surat niat ke UNESCO. Selepas itu akan hantar dossier sebelum November. Dossier itulah yang susahnya. Sebelum November, dan bulan 4 tahun depannya akan buat penilaian. Itu rutin UNESCO bagi setiap geopark. Jadi maknanya anything mesti bulan 7 dah submit dah. Maknanya sebelum 97 memang dah ready lah, solid untuk kawasan kita itu disenaraikan. Okay, next. Ke arah UGGP, nombor 1 yang paling penting ialah nilai geologi antarabangsa. Setakat ini semasa kita menjadikan Jerai Geopark 2017, tidak ada satu pun 24 geotapak dia bertaraf antarabangsa. Pada 2017, pada ketika itu dengan data yang ada. So dia mesti ada ni. Kalau tak ada ni, lupakanlah. Sebab dia ada soalan di bahagian D 1 ini, kena buat dalam 1 atau 2 page holistic punya summary, menunjukkan sumbangan Jerai Geopark kepada geologi dunia. Bukan geologi Asia Tenggara, bukan geologi Asia, apa semua. Mesti bernilai antarabangsa. Okay, next. Oleh kerana itu, untuk mencapai nilai geologi antarabangsa itu, next, kena ada bukti penerbitan, publication. Tak ada ni, tak boleh. Apa buktinya? Sebab penilai nak tengok bukti. Di samping outcrop, juga nak melihat publication. Dan publication sekarang, semua orang yang tak tahu bila terbit, maknanya publication lah, yang terbaik. Next. Untuk menghasilkan penerbitan ni, mesti ada penyelidikan. Nak mendapatkan data global punya taraf tu. Next. Dan pasti dibuat ahli-ahli geologi. Ini yang masalahnya, geopark ni. Cik Lan tak boleh buat, Pak Su tak boleh buat. Ramai sini tak boleh buat. Pakar geologi je. Kalau pakar geologi Malaysia senyap je, Jerai Geopark tak ke mana? Mesti yang ada geologi senyap je, tak ke mana? Buatlah apa pun. Sebab dia kena ada research membuktikan bahawa dia bertaraf antarabangsa. Next. So ahli geologi ni memerlukan geran penyelidikan. Research ini betul-betul science research, fundamental research.
Ya. Next. So, apa peranan unit pengurusan untuk menjadi Global Geopark? Ini expiring, aspirasi. Sekarang Global Geopark ditulis macam ni. Yang belum jadi Global Geopark ditulis A kecil, expiring Erisco Global Geopark. So, apa peranannya? Contoh kalau Jerai Geopark diuruskan oleh pengurus Cik Amin, pengurus besarnya 2 DO. So, dia kena memastikan penyelidikan berjalan bersama JMG Kedah. JMG adalah agensi yang berkait. So, kalau tak ada, kena cari orang yang boleh buat research dan carikan grant contohnya. Kena buat tu. Kalau tidak, tak jalan. Kalau tidak ada data. Apatah lagi Jerai Geopark. Jerai Geopark, batuan yang paling tua 550 juta tahun dulu. Data ni Langkawi dah guna. Kerana batu yang tertua ni hanya ada 3 je tempat. Malaysia, Jerai, Langkawi dan juga Papulut Great. Bila dah guna, tak boleh guna dah data yang itu. Kalau tidak, bolehlah act batuan tertua negara. Langkawi dah guna 2007 untuk itu. Jadi kita nak cari data apa? Menggunakan batuan yang sama, formasi Jerai dan Mancincang. Satun kes yang sama. Satun Thailand dapat Global Geopark. Tapi Satun banyak fosil hidupannya di dalam batuan tu yang Langkawi kurang. Itu pun diarahkan berbincang in the future. Satun dan Langkawi akan kembar. Langkawi Satun Global Geopark in the future. Sudah ada nasihat yang diberikan. Kerana batuan usia yang sama. Tapi dia banyak fosil yang membezakan dia daripada Langkawi. Hidupan fosil ni hidupan pada ketika 500-400 juta tahun dulu. Jadi Jerai dah tak boleh guna formasi Jerai. Begitu juga formasi yang mewakili Paleozoik ini, kerana Langkawi antara yang terlengkap untuk itu. Kita selepas saja formasi Jerai 500, 400 ialah formasi Mahang. Itu je. Kita tak ada dah yang lebih muda dalam kategori Paleozoik ini. Dah kalah. Jadi memerlukan penyelidikan lebih terperinci kalau nak guna dua ni. Apa yang membezakannya daripada tempat lain. Kerana itu yang research saya kata sangat-sangat penting. Next. Okey, ini formasi terawal 550 juta tahun dulu. Maknanya ini untuk orang awam, ini bawah laut lagi. Bukan bentuk sekarang ni yang you pijak ni. Pasir, lumpur, tanah liat bawah laut 550 juta tahun. Bukan sini pun, di jauh di bawah. Okay, next. Kemudian ditindih oleh formasi Mahang. Ini laut lebih dalam kerana dia batu lumpur, lumpur yang lebih banyak. Sekarang dah jadi batu lumpur ataupun termetamorf jadi shell, tercangga menjadi shell. Kita ada dua ni je, Langkawi sampai atas ni lengkap. So tak boleh nak guna itu, kecuali kita ada data point lain dari aspek lain untuk kedua-dua ni. Next. Dan ketiga ialah granite Gunung Jerai. Masa ni magma ini keluar daripada perut bumi membentuk batuan granite ni, masa ni keseluruhan Semenanjung Malaysia terbentuk. Keping timur dan keping barat berlanggar, menghasilkan banjaran Titiwangsa, banjaran Bintang, Gunung Ledang, Gunung Raya, Gunung Jerai. Magma yang keluar daripada situ. So pun tak boleh guna juga data tu, semua tempat ada. Langkawi dah guna dah Gunung Raya dia sebagai data. Okey, next. Pada 220 juta tahun lebih kurang, ini Allah bagi special untuk Langkawi, untuk Jerai. Keluar lagi magma sebagai suntikan lewat. Tempat lain dah tak berapa ada, tapi di sini besar, major, masuk ke semua rekahan batu-batuan yang lebih tua. Dan Allah izinkan
Mak lewat ini membawa mineral eksotik, biji timah, biji besi, turmalin, emas dan sebagainya. So ini tak ada tempat lain lagi. Tak ada di Kinabalu, tak ada di Langkawi yang mungkin kita boleh gunakan data ini. Next. So ini permulaan satu, untukkan bumi jerai, endapan bawah laut, formasi jerai. Ini masanya lebih kurang formasi Mahang ini. Ini seperti apa yang saya kata tadi, Langkawi jauh lebih lengkap. Langkawi telah menggunakan data tersebut. Kecuali kita ada data lain yang boleh didalangkapkan untuk membuktikan sesuatu yang unik. Next. Ini Kuazat, ini Kuari Gurun, ini Sri Perigi, ini Padang Tok Syekh. Ini semua batuan yang mewakili 550 juta tahun dulu. Next. Kemudian ini formasi Mahang yang lebih muda. Ini asalnya lumpur menjadi batu lumpur atau shell sekarang di Tanjung Dawai. Ini batu kapur Pulau Bidan. Ini kalau nak tengok batu kapur Gunung Jerai ni Pulau Bidan je. Tempat lain tak ada lah setakat ni yang kita jumpa outcrop yang jelas. Next. Fenomena geologi yang kedua yang berlaku ialah selepas begitu lama, dalam ratusan juta tahun ini, batuan asal formasi Jerai dan juga formasi Bahang ni tercangga oleh kerana perdaran bumi, pergerakan bumi dan sebagainya. Batu pasir tadi sudah mulai menjadi kuazat, sudah mulai menjadi sis. Formasi Mahang dah, batu kapur Pulau Bidan dah jadi marble. Ini perubahan. Apakah ini boleh menjadi keistimewaan atau tidak untuk pergi ke arah Pulau Bajopak, memerlukan research. Berbeza tak dari tempat lain dan sebagainya. Next. Yang ketiga, akibat pelanggaran keping barat dan timur tadi, magma naik dan membentuk granit. Ini kuari Kemelung, kuari yang you tengok daripada Bandar Merbuk tu, nampak orang lombong kan, daripada tepi tu. Ini di atas dia beginilah. Ini granit. Yang granit ini bertabur di seluruh Semenanjung, termasuk Gunung Raya, Gunung Ledang dan sebagainya. Next. Dan oleh kerana granit ini panas, dia juga mengubah batuan asal kepada, kita panggil canggaan sentuhan haba yang sangat panas, mengubah kepada hornfels. Ada kuazat yang menjadi hornfels dan sebagainya. So ini air terjun Sungai Kunit. Apakah ini boleh dijadikan fenomena berbeza? Wallahu a'lam. Next. So saya pergi kepada keistimewaan yang saya lihat sendiri, yang dah ada data sekarang yang membolehkan Jerai Jopak boleh pergi laju untuk ke Pulau Bajopak. Apakah yang membezakannya? Next. Seperti apa yang saya kata tadi, ada injection lewat, magma lewat 220 ke 200 juta menghasilkan batuan pegmatite dan juga zon pemineran. So dalam ini punya banyak mineral eksotik. Jerai Jopak ni lombong biji timah dia 1960 something dah mula eksport biji timah. Besi wallahualam kita masuk nanti. So memang banyak sekali. So next. Ini zon-zon pemineral. Ini pegmatite. Kita nampak kalau you pergi muzium Sungai Batu Pahat, you nampak dalam granit tu batuan warna putih. Ini kita panggil pegmatite. Ini garis di air terjun Sungai Batu Pahat. So dalam ni penuh dengan mineral-mineral. Ini besi di Gunung Jerai. Dalam keadaan kita cakap bahasa mudahnya melambak begitu banyak sekali. So ini istimewa. Tak ada di Langkawi, tak ada di Kinabalu untuk kita pergi sebagai Pulau Bajopak. Next. Fenomena keenam ialah proses pembentukan landscape yang ada sekarang. Batuan yang lebih tua mengalami luluh hawa lepas terangkat ke atas. Maknanya 240 tu baru jadi daratan apa yang ada sekarang. Lepas itu berlaku luluh hawa, runtuhan bangunan, runtuhan batuan dan sebagainya, dan enap semula membentuk landscape yang terkini. Jadi landscape yang terkini yang kita lihat sekarang ni seluruh Jerai Jopak
terbentuk sekitar bermula 2 juta tahun yang lalu. Ya, kerana pada masa itu dah tak ada dah endapan baru daripada proses geologi. Next. So inilah outcrop keseluruhan jerai geopark. Kita ada pulau. Ini pun pulau-pulau baki. Pulau baki maknanya dulu ini daratan ni. Ya. Belum ada laut lagi di sini. Ya. So kita ada pulau, kita ada laut, kita ada pantai, kita ada dataran pantai, ya. Kita ada gunung jerai, kita ada sungai merbuk, kita ada paya bakau. Inilah ekoton yang ada sekarang hasil daripada proses geologi sejak 550 juta tahun yang lalu. Ya. Next. So ini kereta rentas dia, ya. Ini gunung jerai, mak-mak yang naik, ini batuan yang lebih tua, jerai dan mahang, ya. Dan ada injection kemudian. Ini kereta rentas. Next. Dua ini sangat penting dari segi perkembangan manusia. Satu, dalam sejarah awal seluruh dunia, puncak ini dikenali sebagai puncak Kedah Peak. Bacalah buku sejarah Mesopotamia, bacalah buku sejarah India, dia tak kenal gunung jerai, dia kenal Kedah Peak. Ya. Kerana ini nampak daripada jauh sebagai panduan perdagangan, panduan pelayaran, kerana dia terlalu tinggi. Ya, you all bayang masa tu kapal tak ada enjin, ya, bergantung pada angin pergerakan dia. Jadi sudah tentu yang tinggi itu akan menjadi panduan kepada perjalanan. Ini fenomena geologi daripada proses 550 juta tahun yang lalu. Ya. Yang kedua yang penting ialah Kedah Bay ni, Teluk Kedah dipanggil. Ya. Kerana ini dulu pernah meluas apabila air laut, paras laut naik. Ya. Pernah 5 kali ganda lebih daripada ini. Sampai ke keliling gunung jerai. Ya. So membolehkan. So dua fenomena geologi ini sangat penting kepada perdagangan pada ketika itu. Next. So ini Teluk Kedah. Ini sekurang-kurangnya pada tahun 1 Masih, inilah rupa muara Sungai Merbuk. 5 kali ganda daripada saiz sekarang. Maknanya kapal yang nak berlabuh boleh berlabuh, ya. Sampai saya cakap kat student saya, ini tempat lepak kapal masa tu. Sebab ni nak tunggu angin timur baru boleh balik ke India, ke Europe dan ke Arab. 3 bulan rekod yang dicatatkan oleh pedagang-pedagang awal. Kena lepak di sini. Baru dia boleh balik angin timur ke India. Situlah proses baiki kapal, kahwin, ibadah dan sebagainya. Dan juga ini sebagai petunjuk perjalanan, landmark. Next. So, you boleh lihat position dia yang sangat penting. Sebab tamadun terawal sekarang ialah China dan semua di bahagian sini. Kita tahu bermula dengan Mesopotamia, Iran, Iraq, 8,000. Kita tahu bermula di Mesir, 7,000. Kita tahu bermula dengan Indus, 5,000. Indus 5,000 sama dengan China 5,000. Bila kita kata ta'rifannya sebagai civilization, automatically ada perdagangan awal. Di mana dia nak lalu selain daripada laluan darat, ya? Kalau dia lalu di bawah Sumatera Jawa adalah laut luas dengan keadaan tiada enjin. Jadi yang paling safe ialah sekitar pesisir lalu Selat Melaka. Dan tiba-tiba di sini ada puncak gunung yang menjadi panduan dan ada teluk muara Sungai Merbuk yang besar yang boleh dia masuk dan berlabuh. Ini set ni Allah dah set dah, ya, untuk masa itu membolehkan perdagangan berlangsung. Ya. Next. So di samping itu juga membentuk biologi dia, hutan dia. Gunung Jerai itu oleh kerana lebih 1,200 meter, automatically 4 jenis hutan tropikal ada. Sepanjang kita naik ke puncak hotel tu, semua 4 jenis ada. Dalam satu lokasi saja. Ya. Dan bakau merbuk. Ya. Sekarang ini, kalau tak silap saya, ada 3,000 hektar dah jadi hutan simpan bakau merbuk. Bakau merbuk ni antara area
yang paling tinggi spesies bakau di dunia. Bukan di Malaysia. Ini kalau tak terbentuk proses geologi tadi tak berlaku ni. Especially bakau. Bakau ini sungai merebuk, sungai bukan sungai biasa. Dia tak ada hulu. Dia tak ada air terjun dulu. Dia depend betul pada turun naik paras laut. Jadi sepanjang sungai itu, dari depan muara paling masin sampai ke dalam paling kurang masin, tapi ada masin. Pokok bakau hanya boleh duduk dalam kemasinan. Dia tak boleh sungai biasa. Tengok ya, set yang telah Allah bentukkan sehingga menjadikan sedemikian. Next. Ini puncak tadi, bahagian-bahagian jenis 4 kategori hutan tropika. Dah ada rekod ekspedisi saintifik, binatang yang ada dan sebagainya. Dan next. Ini kata spesies nama monjerai. Spesies pertama ditemui di dunia yang berada di puncak jerai. Kalau you around the hotel, kalau duduk hotel, you akan nampak spesies ni sampai sekarang ada. Ini kalau Jepun automatik naik galeri. Nama dia monjerai. Produk pelancongan. Tapi kita tak buat apa sampai lah. Next. Ini hutan bakau, lebih 45 km sepanjang Sungai Merbuk. Sungai yang berbeza. Next. Ini semua ekspedisi saintifik yang dah rekodkan, sampai migration bird pun ada. Banyaklah yang boleh menjadi produk. Next. Okey, perkara ketujuh dalam fenomena geologi, dan ini terkait tentang manusia awal. Allah dah beri sumber mineral yang begitu banyak. Besi paling banyak. Allah dah beri Gunung Jerai sebagai laluan perdagangan. Allah dah beri Sungai Merbuk sebagai tempat boleh berlabuh. Allah dah beri pokok bakau yang boleh tahan untuk peleburan. Kalau bukan bakau tak boleh nak lebur besi. Suhu yang sangat tinggi. So 2001 kita jumpa tapak Sungai Batu. 2007 kita jumpa tapak Sungai Batu. Dan bila kita buat excavation sampai 2021 saya pencen, rupanya dia area industri. Macam saya masuk Penang, saya jumpa Bayan Baru. Saya tak jumpa Komtar lagi, saya tak jumpa balik pulau lagi. Jangan kata Sungai Batu tu dah jumpa semua, tak. Saya hanya baru jumpa Bayan Baru kepada Penang. Kilang dia. Tempat lebur besi. Kemudian bila kita cek rekod-rekod yang ada seluruh dunia, rupanya besi Kedah besi terbaik dunia. Untuk dijadikan pedang Arab rekodnya, untuk dijadikan pedang India, untuk dijadikan kereta kuda dan sebagainya. Next. Ini tapak-tapak excavation. Ini di Sungai Batu, relaunya telah dipecahkan, tapi kita jumpa dia punya asas relau bahagian bawah. Ini semua relau lengkap di sepanjang Sungai Muda. Sepanjang Sungai Muda tu sampai ke sepadan penuh dengan relau, kiri dan kanan. Sampai kampung Menteri Besar, Padang Cicak pun kita jumpa relau. Maknanya industri besi dia sangat-sangat kuat, sangat-sangat hebat. Sebab besi ni memerlukan suhu yang sangat tinggi untuk lebur. So dia kena produce sini, relau ni daripada tanah liat. Kalau tidak ada dinonasi tadi, Hakisan, endapan baru, Lulu Hawa, batuan formasi Jerai dan formasi Mahang, tanah liat ni tak ada. Nak lebur ni kena ada besi. Besi banyak. Nak boleh lebur, kena ada kayu bakau. Kayu bakau banyak. Semua set tu dah disediakan. So berlangsunglah aktiviti peleburan. Next. Dan nak boleh suhu naik, dia kena hasilkan binatang ni. Kita panggil tuya kerana first time jumpa di France. Kampung tuya di France. Di Sungai Batu ada store dia di tapak SB2A lebih daripada 2 juta tuya. Storage tuya berkenaan.
You bayangkan industri dia, besar tak besar. Satu relau perlukan lebih kurang 5 dalam satu operasi untuk dia pump angin masuk. Keliling tu diletakkan. Next. Itu lokasi relau tu. Lokasi tu ya. Semua ada. Nampak? Untuk dia pump masuk angin. Lebih kurang 5 lah. Dia pasang bagi satu relau. Dia masukkan biji besi di sini, arang di sini, pasir, kapur. Dan bila dah lebur, dia akan mengalir macam lava di mulut bawah ni. Lebih kurang sama lah. Tapi ada kecil ni. Ikut orang lah yang kita nak buat. Tapi memang betul-betul tahan kepada 1200 degree Celsius. Dinding dalam tu, bila kita buat research dari saintifiknya, kita lihat perubahan. Kuarza dah jadi mineral lain. Mineral high temperature. Feldspar dah jadi mineral lain. So itu saintifik lah di bahagian dalam. Next. So hasilnya ialah ini yang dikatakan sebagai jongkong, ingot, very primitive ingot. Apa je yang ngalir luar sebagai lava tadi, diketuk, pecahkan pada saiz-saiz lebih kurang 3 ke 4. Dan sure lah ada banyak abu dan juga arang peleburan dan juga taik bijih ataupun sisa besi, iron slag. Ini begitu banyak lah. So saya mula-mula buka, jumpa ni, biar betulnya apa benda ni. Saya ingat mulanya saya anggapkan ini semua adalah ini sisa besi, kerana sangat primitif. Rupanya baru saya tahu dia ada porak-porak peringkat awal. Kerana kalau kita dalam kepala kita jongkong 4 segi tepat apa semua kan. So ini jongkong-jongkong awal yang dihasilkan. Next. So ini jongkong lepas kita potong di ma'amal dan kita tentukan more than 70% ferrum. Memang very high quality. Betul lah Al-Kindi dan Al-Biruni, saintis Arab kata the best iron in the world came from Kalah. Daripada tempat kita. Ini dah kita potong. So ini saiz-saiz yang dia ekspor. Sampai seorang pendakwah Buddha I Ching daripada China, dia singgah di sini 3 bulan sebelum dia pergi India nak belajar Buddha. Dia kata dia ambil sebiji ni, dia akan dapat 10 biji kelapa di Nicobar Island, pertukaran dia. Direkodkan pada tahun 673 Masih. Itu level pada ketika itu. Next. So ini rekod-rekod yang ada di India dijadikan pedang dan kereta kuda, di Arab dijadikan pedang. Ini seperti apa yang sebut tadi, sudah ada rekod. Sekarang lebih banyak rekod-rekod yang kita dah jumpa lah. Sampaikan Jepun panggil besi terbaik yang Jepun hasilkan sekarang, besi terbaik yang dihasilkan industri Jepun sekarang, dipanggil Kada. Sebagai refer besi terbaik dunia. Apa yang Cik Lan cerita tadi, yang bila saya jumpa besi, Jepun panggil untuk bagi taklimat. Jepun ada Ancient Iron Center, negara maju ni, yang mengkaji tentang perkembangan besi dunia. Lebih 50 pakar duduk situ, profesor-profesor semua. Terkejut saya tak pernah tahu kata ada center tu. Tapi bila dijemput dan berikan taklimat, ditunjuk contoh besi terbaik, tulis KEDA. Masya Allah. Level 2 yang tak pernah tahu. Next. Ini rekod Sultan Ahmad Tajuddin, Sultan Kedah 22 1804-1845 dia memerintah. Pada masa itu Sultan menjaga ekonomi. Dalam kitab peringatan Raja-Raja Kedah dicatatkan oleh dia ni, besi adalah ekspor kedua terbesar Kedah pada masa itu. Dalam bentuk besi mentah, dah dijadikan produk peluru, kuali dan paku. Sampai sekarang saya tak jumpa di mana kilang ni. Duk cari sepanjang Sungai Muda, di mana kilang Sultan ni dia buat ni. Tak jumpa lagi. 1804 ni dia dah ada pelabuhan di sini, dia telah ekspor besi daripada sini. Bayangkan kuali seluruh dunia, kuali kita. Mesti kilang dia hebat tu. Ini yang kedua. Yang pertama ialah gajah.
Sultan Ahmad Tajuddin mengeksport gajah sebagai pendapatan ekonomi Kedah yang pertama. 40 ekor setahun. Dan yang kelima ialah kristal, dipanggil dalam kitab itu sendawa. Kristal tadilah tomalin semua di keliling Gunung Jerai. Ekspor kelima Kedah 1804. Berapa banyak dah keluar tu. Sampai tahun lepas pun ada 2 orang lagi mati tertimbus. Kan? Orang duk cari ke ni? Keliling Gunung Jerai. Kristal. Next. Okey, yang ke-9 sampai sekarang. Next. Ini kilang yang sekarang. Di Tupah, Gunung Jerai. Sampai sekarang Kedah eksport besi. Tanya pengarah ni. Bawah dia ni. Tapi sekarang tak berapa cerdik. Ekspor batu besi mentah macam ni je. Tak buat kuali, tak buat paku, tak buat peluru. Tak ada innovation. Jadi besi inilah data geologi yang ada, yang pada saya kita gunakan sebagai doser Jerai Geopark menjadi global geopark. Yang ini boleh buat laju kerana publication dah ada, research dah ada, semua data dah ada. Okay, next. So ini data-data borang lain, pengisian borang lain yang perlu ada. Yang kuning tu saya highlight, sebab Jerai dah jadi geopark kebangsaan. Yang pertama tadi antarabangsa, kalau kita setuju menjadikan besi sebagai petunjuk utama. Yang kedua yang saya bimbang ialah pengurusan. Struktur pengurusan sekarang Jerai Geopark. Sebab depan saya dinilai, dia akan lihat apakah modal insannya betul-betul power mewakili sebuah Jerai Geopark. Apakah struktur pentadbirannya sudah ada geologis di dalamnya? Dia kena ada, mau tak mau. Dia tak boleh pinjam JMG. Dia kena ada. Dia kena ada staf wanita. Itu yang Langkawi, Lenggong, Sarawak dah siap-siap ambil geologis wanita. Senang cerita, cover sekali. Geopark sangat mementingkan wanita. Dan dia ada bajet kewangan sendiri. So ini yang membimbangkan saya kepada pengurusan sekarang untuk pergi kepada Geopark. Aspek yang ketiga yang kuning yang saya bimbang ialah geopelancongan. Dia dah nak tengok data sebagai geopark kebangsaan, geopelancongannya run betul tak di bawah konsep geopelancongan. Ke masih maling gunung bawa naik Gunung Jerai langsung tak ada data geopark. Tak ada rekod, tak ada istilah geopark apa semua. Geoguide dah ada. Tapi geoguide tak digunakan sebenarnya dalam interpretasi geopark dan sebagainya. Sangkut. Itu yang saya bimbang. Yang last kali yang saya bimbang, komuniti tak tahu apa, tak dapat apa. Macam Carnival ni, satu daripada public punya education, pendedahan kepada public kan, sangat penting untuk public tahu apa dia geopark dan sebagainya. Tapi sebenarnya dalam penilaian dia nak lihat sendiri penghasil kraft tangan dapat pendapatan daripada Jerai geopark. Kerana itu kita suruh jadi geopark kebangsaan dulu supaya belajar dulu benda ni pelan-pelan baru naik ke global. Salah satu slide memang tak dapat. Okey, yang lain-lain tu biasanya boleh diperbaikilah dari semasa ke semasa. Tapi 4 ini adalah sangat penting untuk kita lihat bersama di mana-mana geopark pun, tanggung, lembah pintar dan sebagainya, untuk menjadi global geopark. Ini perlu diperhatikan dan lengkap. Okey, saya rasa ini slide akhir kot. Next. Okey. Istimewanya Jerai Geopark ini ialah dia di kawasan industri pelancongan yang sangat-sangat hebat, bertaraf dunia. Dia ada Lenggong World Heritage Site, dia ada Lenggong Geopark,
Dia ada Penang World Heritage Site Penang. Penang ada MAB, Bukit Bendera, Man of Biosphere. Dia ada International Airport. Kemudian kita tak jauh dari Langkawi, Global Geopark, dia ada International Airport, kita ada All-Star International Airport. Jadi position dia untuk memuncak naik dalam industri pelancongan adalah sangat-sangat tinggi. Yang kita perlukan sekarang ni ialah the real governance untuk menguruskan semuanya, mencantumkan ilmu, mencantumkan produk, mencantumkan modal insan. Okay, next. Dan Alhamdulillah, syur saya kepada Jerai Geopark hari ini diisytihar sebagai Jerai Geopark Discovery Center. Ini adalah sangat penting untuk perkembangannya untuk menjadi Global Geopark. Pusat penerokaan Jerai Geopark. Kerana di sinilah akan pelancong akan pergi dulu sebelum ambil pakej-pakej yang lain. Kita perlukan center ni. Okey, setakat itu je saya ucapkan terima kasih. Semoga segala yang baik adalah dari Allah dan segala yang tidak kemas adalah dari kelemahan saya sendiri. Semoga mendapat faedah kepada semua. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.